Korang pernah tak bangun pagi, buka phone, tengok macam ada orang kena kanser ramai-ramai? Weh, semalam dia macam okey je tapi kenapa dia kena kanser pula? Apa tu kanser sebenarnya? Salam sejahtera dan salam Mas Lestari. Saya host anda untuk hari ini. Selamat datang ke podcast Linggo Bingo. Dan hari ini kita nak sembang pasal cancel culture. Ada yang kata juga ini adalah cara untuk masyarakat tuntut keadilan. Tapi ada juga yang kata ini dah macam hukuman tanpa bicara. Jadi kita jugalah sebagai orang yang menonton ni, macam kita timbul satu persoalan macam apakah ini satu bentuk keadilan atau satu fenomena yang dah melampau? Okay, kalau pendapat saya, cancel culture ni dia macam boycott moden. Bila kita cakap pasal boycott moden, sekarang ni ramai netizen, masyarakat lah netizen yang suka sangat mengkritik dan menghukum sesuatu isu tanpa mereka tahu sepenuhnya, kebenaran sepenuhnya. Cancel culture selalunya dibuat oleh netizen yang sangat sensitif dengan apa-apa isu yang contohnya macam isu orang yang cerai-berai sekarang kan, bukan sahaja dalam kalangan artis. Macam kita boleh tengok sekarang social media, banyak social media yang boleh mempengaruhi seseorang tersebut untuk apa tu alasan dia untuk apa orang cakap tu? Influence seseorang itu berbuat demikian. Jadi cancel culture merupakan culture yang sangat parah untuk zaman sekarang. Tapi kan, saya tengok cancel culture ni dari sudut positif dulu. Kalau nak positifnya, ia jadi satu alat untuk accountability. Dalam dunia media yang sangat terbuka sekarang, masyarakat ia jadi satu mekanisme untuk masyarakat bersuara. Jadi masyarakat bebas untuk menyatakan apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasa. Kalau dulu, individu yang berpengaruh atau organisasi besar boleh lepas macam tu saja, walaupun buat kesilapan. Tapi sekarang dengan kuasa media, ia jadi satu alat untuk tuntut accountability. Kalau kita tengok kes Will Smith masa Academy Awards 2022, memang jelas macam mana cancel culture berfungsi. Masa tu bila dia tampar Chris Rock, memang reaksi netizen macam terkejut, meletup, terus senyap. Dalam masa beberapa jam je, persepsi awam dah terbentuk. Ramai kecam, tapi ada juga yang faham lah situasi Will Smith. Sebab Chris Rock ni dia ada buat gurau, tapi gurau tu sangat menggurui, sensitif. Dia bukan saja sudah minta maaf secara terbuka. Si Will Smith ni sudah minta maaf kepada Chris Rock, tapi dia terpaksa berdepan dengan akibat yang besar. Dia terpaksa kena ban untuk hadir dalam majlis Oscar selama 10 tahun. So dari sudut ni kita nampak cancel culture bukan sekadar ancaman online. Sakit tu kena ban 10 tahun. Ya, dia boleh bawa kepada tindakan rasmi. Jadi memang Will Smith akan terus 10 tahun lah dia tak boleh ikut Oscar. Tapi saya rasa sisi negatif dia pun besar juga, sebab media sosial ni macam boleh jadi satu mahkamah terbuka, macam trial by social media yang berlaku, macam orang netizen akan terus menghukum orang yang kena tu tanpa fakta yang lengkap. Sebagai contoh, semua kenal penyanyi Taylor Swift kan. Taylor Swift pernah berdepan dengan kecaman yang hebat sebab dia salah tafsir oleh media dengan netizen. Walaupun macam terbukti konteks sebenar yang berlaku tu sebaliknya, tapi persepsi negatif yang netizen telah bina menunjukkan macam betapa pantasnya maklumat sesuatu tu boleh mempengaruhi pandangan orang umum. Bukti kukuh netizen membuat andaian,
menjatuhkan hukuman dekat dia. Macam fenomena ni boleh memperlihatkan bagaimana budaya viral boleh mengatasi fakta yang sebenarnya yang ada. Lepas tu zaman sekarang kan macam peranan media, platform digital pun kita tak boleh ketepikan sebab macam kalau kita tengok tajuk berita sensasi kan macam video klip yang kena edit tanpa konteks yang sebenarnya konteks yang penuh. Lepas tu macam algoritma media sosial yang cenderung memaparkan kandungan viral yang menyumbang kepada macam pandangan orang umum. Benda yang sering berlaku ni mudah kita percayai dengan begitu cepat dan kuat. Ada rasa ingin tahu macam kebenaran naratif tersebut. Kalau kita tengok kesan yang mendalam lah macam double standard daripada cancel culture ni macam besarlah kesan dia lagi-lagi untuk individu yang berpengaruh, macam reputasi yang dibina oleh mereka kan selama bertahun-tahun boleh runtuh dalam masa yang singkat. Fakta yang belum jelas macam yalah orang ramai buat penghakiman, semua orang boleh jadi juri dekat satu benda tu macam tu. Lepas tu kalau kita tengok dari segi macam kerjaya pula kan macam kita dapat tengok dia punya impak sangat ketara. Macam orang tu boleh hilang pekerjaan, macam kontrak dibatalkan, macam artis kan kontrak boleh dibatalkan, lepas tu kerjasama akan terjejas. Selain daripada tu, kita boleh tengok juga macam kesihatan mental tak boleh dipandang ringan. Macam tekanan daripada orang awam kan boleh menyebabkan orang yang mengalami perkara tersebut mengalami keresahan. Macam sekarang banyak anxiety, depression, tekanan emosi, stres sebab rasa takut dengan kecaman daripada netizen. Macam tu. Lepas tu macam ada yang lebih serius, benda tu boleh efek mereka dalam jangka masa yang lama lah. Macam kalau kena depression perlu makan ubat. So dari sini kita boleh tengok macam cancel culture ni bukan je memberi kesan kepada reputasi seseorang, tapi kepada kerjaya, kita punya kesihatan mental juga dengan kebebasan kita untuk bersuara, kebebasan individu. Penting jugalah kita semua kan sebagai pengguna media sosial, apabila ada sesuatu isu yang viral, macam kita perlu menilai benda tu dengan secara rasional dan logik. Jangan kita terburu-buru untuk mempercayai benda tu, untuk menghakimi benda tersebut. Itulah. Rasanya kan kalau dia macam kan dia individu juga kan, adakah organisasi yang macam kita tahu kan artis ni juga pun ada pekerja di bawah organisasi, ada manager dia kita cakap kan, adakah dia akan macam orang kata affecting dia punya organisasi? Macam yang pernah cakap tadi, organisasi memang akan terkena impak besar. Memang ya bila event tu jadi terbatal sepenuhnya, sponsor tarik diri, kerugian memang boleh sampai berjuta-juta. Contohnya kita tengok macam festival di UK terpaksa dibatalkan selepas headliner dilarang masuk disebabkan ada kontroversi. Jadi ini bukan saja rugi kepada penganjur, tapi juga kepada vendor, kru event, artis sokongan dan ekonomi tempatan yang terlibat. Sebab tu sesebuah organisasi tu mungkin terpaksa buat keputusan yang cepat untuk melindungi imej mereka sebelum walaupun sebelum mengetahui fakta penuh kebenaran tentang sesuatu isu tersebut. Kesan dia bagi saya industri mulai hidup dalam budaya yang takut macam kita kan. Kalau kita nak mula sesuatu tu mesti kita nervous. Takutnya buat silap. Jadi bukan sahaja artis, tapi syarikat produksi, sponsor dan media juga turut terlibat. Semua jadi terlalu berhati-hati, takut buat apa-apa yang mereka mula boleh menimbulkan kontroversi. Perspektif umum. Ya betul. Rasanya kita tengok kan memang banyak lah, tapi ada satu lagi isu yang di sebalik kita kata cancel culture ini kan,
satu lagi benda ni, double standard. Double standard ni saya faham pun juga wujud. So kita tengok yang dari case Will Smith ke Kanye West, macam kalau Will Smith tu kan, dia lepas insiden yang menampar Chris Rock tu, dia macam di Academy Awards, imagine Academy Awards, Itulah tu. dia terima larangan untuk menghadiri Oscar. Tetapi selepas beberapa tahun kita boleh lihat dia masih kembali ke industri dan diterima masyarakat dan berlakon dalam projek yang besar, bukan projek yang kecil. I mean like dia memang ada sokongan media yang sangat kuat. Ya, sangat kuat. Begitu juga dengan Kanye West, kita lihat kan dia macam kenyataan anti-semitik ya, macam menimbulkan kontroversi global. Kita boleh lihat if you know lah di social media Kanye West, you know, dia masih juga boleh buat music, raih pengikut, artis-artis baru masih bekerja sama juga dengan dia tu. I was like, it's a mind blown lah kita tengok. Dia pun macam kuat juga. Ya, sebab dia ada macam orang, kalau istilah dia macam connection yang sangat kuat. Yang sangat. Tapi berbanding kita tengok kan individu biasa ataupun local artist yang kita tengok kan, dia macam Seungri di Korea Selatan, kita tahu dia memang sudah di cancel habis-habisan di sana. Kita especially skandal Burning Sun, kalau tak silap saya. Burning Sun dia macam skandal undang-undang, reputasi dia memang totally hancur, and dia terpaksa meninggalkan industri itu sendiri, industri music itu sepenuhnya. Sebab tiada lagi platform ataupun sokongan penuh yang kita lihat dari sana, dan tiada peluang kedua. Sebab kita tahu yang Korea punya fanbase kan, kalau once artis dia buat sesuatu yang sangat di luar nalar, orang cakap sangat bertentangan dengan mereka punya moral kan, ya memang akan di cancel habis-habisan. Lepas tu kita juga ada tengok artis baru K-pop yang terlibat dengan gosip atau dakwaan kecil, kadang-kadang terus di boycott kita tengok oleh netizen dan masyarakat hiburan juga sekali. Dia bukan setakat netizen tau, kadang-kadang syarikat itu sendiri pun tidak mau hire juga. Dia yang mengambil artis Korea itu kerja, sehingga career mereka musnah. Kiranya macam contoh, kalau dia orang macam training macam 8 tahun teruskan, sia-sia lah kalau sudah kena cancel culture. Lagi-lagi kalau mereka terlibat dengan isu bully, kita tahu diorang memang totally kena cancel habis. Jelas kita tahu yang cancel culture ni impact dia sangat tinggi. Lepas tu dia punya, kadang-kadang dia juga tidak berlaku secara adil. Tapi kita tahulah satu benda ni, naratif dia. Selebriti besar dia ada immunity sosial dan peluang untuk bounce back, cakap. Dan tetapi individu biasa ni, artis baru terus boleh hilang lah. Kita tak tahu dorang macam mana dah kerja sekarang. Lepas tu career mereka tu memang, orang cakap tu musnah lah, lenyap. Ya baru nak up, orang cakap. Cukup lagi orang nak support. Ya baru nak up. Tak ada support dah, betul. Terus jatuh. Terus drop. Exactly. Habis. Okay, so kita boleh tahu moral dia, cancel culture ni, dia ada sisi baik dengan sisi buruk. Dia macam kita nak tuntut keadilan, kita dapat clarity yang kita nak, lepas tu penjelasan sebenar daripada artis itu sendiri ataupun organisasi. Tetapi dia juga boleh jadi keadilan sosial, boleh jadi toksik sangat. Saya rasa cancel culture ni pun perlu sebenarnya, biar masyarakat ataupun netizen boleh rasa tanggungjawab dalam diri diorang. Tapi yalah, kita tak boleh nak terlalu cepat nak judge orang kan. Kita kena semak dulu fakta dia. Lepas tu macam kita ni orang biasa kan perlu sedar juga, macam bukan semua akan ada diberikan peluang kedua. Lagi-lagi macam kita orang biasa yang tak ada support, tak ada kabel. Jadi macam kita kena bijak merespon, bijak mengikut macam arus media perdana tu. Betul, exactly. Dalam dunia media hari ni kita tengok satu post pun dia boleh jejaskan reputasi orang. Lepas tu satu post ni juga boleh hancurkan semuanya. Jadi kita boleh ambil satu kesimpulan sini, kita perlu fikir dahulu sebelum kecam orang, faham dulu sebelum menghukum. Dan saya rasa dalam episod kali ini itu sahaja, dan jumpa anda di episod yang seterusnya. Bye bye.